10 dosa ibu bapa pada anak-anak. Yang pertama, iaitu merendah-rendahkan anak. Saya ada satu kisah benar. Ini diceritakan oleh adik saya yang bernama Aisyah. Dia seorang ustazah. Kisah ni daripada suami dia. Suami dia ustaz juga. Adik saya pun ustazah. Suami dia selalu merawat orang-orang yang sakit. Merawat ruqyah ni. Dia cerita pada saya satu hari dia orang bagi memalam. Dia kata, dia pesan pada saya apa? Dia kata, Kak Asma, tolonglah sampaikan kepada ibu bapa. Hari ini ramai sangat anak-anak, dia bukan sebenarnya sakit, gangguan makhluk halus ke apa, tapi gangguan daripada perkataan ibu bapa. Dia bila dia pergi merawat, anak ni nak bunuh diri, anak ni nak gantung, anak ni dah buat cubaan bunuh diri banyak kali. Bila dia buat ruqyah, dia tahu anak ni tak ada gangguan apa-apa. Ibu bapa kata anak ada gangguan. Lepas tu dia kata, tak, anak tuan tak ada gangguan. Tapi saya nak tanya, ada tak kata-kata yang pernah sampai mengguris hati anak-anak ni? Dia kata, antara ceritanya, macam ni. Anak ni belajar di universiti, dah tahun akhir, semester akhir. Maksudnya dah 4 tahun ambil degree semester akhir. Dia ambil kos pengajian yang tak glamour. Kos yang tak glamour. Tapi anak tu minat dan anak tu suka. Satu hari, ada orang tanya, anak ni belajar apa? Belajar dekat mana? Lepas tu dia pun sebut. Ibu ni sebut perkataan depan kawan ibu ni. Dia belajar kat sini. Dia ambil kos, contohnya. Dia ambil kos sains sukan je. Dia guna perkataan je. Faham ibu-ibu? Ibu ni merendahkan anak ni belajar susah payah ni. Berjuang di universiti ni. Bukan senang perjuangan belajar hari ni. Anak muda ramai yang tak nak belajar. Tapi disebabkan perkataan je tu, anak tu terus down dan berhenti terus, tak nak sambung belajar dan menyendiri dalam bilik. Tak nak keluar-keluar daripada bilik. Lepas tu, bila adik ipar saya ni tanya, dia pun mula bercerita. Sebenarnya, dia sangat terasa sebab orang yang dia sayang, yang dia hormat, merendahkan apa yang susah payah dia belajar. Ibunya sendiri seolahnya menganggap usaha dia, apa yang dia belajar ini, tidak ada nilai, tidak dipandang. Perkataan je. Ibu-ibu sekalian, zaman sekarang, anak-anak kita lahir semuanya dah mudah. Sebab itu jiwa mereka tak kuat, tak kental macam kita. Kita tak boleh nak buat perbandingan. Mak dulu, apa mak ayah mak tak cakap. Mak dulu kena pukul, kau ni kena sikit pun dah ambil hati. Beza. Sebab itu sahabat Nabi kata, didik anakmu sebagaimana zaman dia hidup. Kita terpaksa belajar ilmu parenting pada hari ini berbeza dengan ilmu kita dididik dulu. Dulu lain, sekarang jauh berbeza. Sebab itu hari ini ibu bapa, bila anak kita minat sesuatu, ada cita sesuatu, selagi mana tidak melanggar syariat, sokong dan dorong. Sebab apa? Sebelum orang lain yang sokong dan dorong dia tanpa ada batasan. Lebih baik kitalah jadi pendorong dan penyokong kepada anak-anak kita. Iaitu memaki hamun anak-anak. Hari ini ramai lagi ibu bapa yang maki hamun. Ibu bapa yang tak jaga lidah. Apabila ibu bapa maki hamun anak, jiwa anak itu akan jadi keras. Sangat keras. Akhirnya dia juga akan memaki hamun orang lain. Kalaupun ibu bapa tak maki anak, tapi kalau suami maki isteri, isteri maki suami, maka anak-anak akan ikut. Anak-anak akan mencontohi. Yang ketiga, membanding-bandingkan anak. Ini di antara cabaran ibu bapa. Ini di antara dosa dan kesilapan ibu bapa. Membanding-bandingkan anak. Allah ciptakan anak kita, IQ berbeza, EQ, emosi berbeza, fizikal rupa paras berbeza. Kalau kita perhatikan, ada anak kita, kalau bercakap je, fakta. Kita faham anak kita tu, dia kekuatan dia akal. Kita tak boleh bercakap dengan anak yang banyak cakap fakta. Umi, begini-begini. Umi, gini-gini. Guna fakta. Umi, kita tak boleh buat macam ni sebab Luqman baca, dia merujuk kepada apa yang dia baca. Apa yang dia tengok.
Anak yang begini, kalau nak bercakap dengan dia pun, kita kena guna fakta. Ada anak, dia tak guna fakta. Dia bercakap mesti guna emosi. Umi, Imran rasa, ayat dia rasa-rasa. Kalau anak guna fakta, Imran fikir, dia banyak guna perkataan fikir-fikir. Kalau kita main sama je semua anak berbeza kekuatan, semua kita main rasa, semua kita nak didik anak main emosi, sikit-sikit sebut Umi sedih lah, sampai hati buat macam ni kat Umi. Umi sedih-sedih, yang fakta dia tak boleh terima. Yang fakta kita kena guna ilmu. Kalau buat begini, ini bertentangan dengan sunnah Nabi. Allah tak suka. Nabi sendiri pun ada tegur. Bila anak guna banyak fikir-fikir, gunakan fakta juga. Bila anak suka guna emosi, kita boleh didik anak dengan emosi. Ada anak, dia fizikal. Dia emosi kurang, fikiran kurang, tapi bergerak selalu. Yang ni bagi tugasan dan cara kita nak santuni dia pun melalui pergerakan. Nak nasihat anak macam ni, kena banyak pegang. Sebab dia banyak pergerakan. Dia banyak menggunakan pergerakan. Kita pun bila dengan dia, kena banyak pegang. Pegang dia, pegang tangan dia, gosok belakang badan dia. Ini ilmu-ilmu parenting mendidik anak. Sebab itu kita kena hargai. Saya tengok anak saya 7 orang, semua berbeza. Kalau kita nak buat pendekatan semua sama, kita tak akan berlaku adil. 4. Mendoakan yang buruk pada anak. Ini dosa yang sangat berat bagi ibu bapa. Jangan sekali kita sebut, kalau macam ni lah kamu, tak berjaya ni. Kita kata, kita ingat, kita nak bagi motivasi kan? Kita ingat, kita nak bagi pada anak ini, boleh berfikir. Tapi anak zaman sekarang bukan macam kita dulu. Mak cakap walaupun negatif, kita jadikan ia satu dorongan. Tapi anak sekarang, sebab semuanya senang, semuanya mudah, semuanya direct, dia akan terima direct ayat tu. Bila kita kata kalau perangai macam ni, kalau malah belajar macam ni, memang tak berjaya. Bila kita sebut begitu, dia ambil perkataan tak berjaya. Dan besok, dia akan ulang balik perkataan tu depan kita. Mak sendiri cakap pada saya dulu, tak berjaya. Memang saya tak berjaya lah. Mak sendiri yang cakap. Apa pun yang berlaku, jangan sekali kesilapan ibu bapa bila terkeluar bentuk doa yang buruk pada anak. Itu yang keempat. Yang kelima, ibu bapa jangan sekali-kali menipu anak. Sifat buruk anak adalah cerminan sifat buruk ibu ayah. Kita pegang telefon, padahal kita tengah bukan buat kerja pun. Tapi nak membenarkan kita buat kerja tu, kita kata, mak ni bukan apa, pegang telefon ni sebab kerja, ada urusan. Padahal borak-borak je. Padahal hanya skor-skor tengok gosip semasa je. Tengok isu viral. Tapi nak membenarkan kita pegang phone ni, kita cakap, Umi ni ada kerja. Sebab nak larang anak, kita menipu. Anak tahu kita sedang tengok apa. Walaupun anak tak tahu kita menipu sekalipun, kalau kita menipu, anak itu lama-lama akan juga ada sikap dan akhlak buruk menipu. 6. Iaitu kita melarang anak kita buat sesuatu tanpa kita jelaskan. Jangan ni, Umi tak nak ni, Abi tak nak ni, don't do that. Oh, cakap orang putih kan. Don't do that, jangan buat ni, no. Senang je larang, no. Anak ni, bila tak diberi penjelasan, dia tidak faham. Ibu bapa kena banyak komunikasi jelaskan. Tak boleh, sebab. Jangan buat ni, sebab. Kalau buat ni, begini. Kena rajin. Sebab hari ni ibu bapa banyak malah bercakap dengan anak. No, cannot. Kenapa? Cannot lah. Oh, macam tu. Don't do that. Kenapa? Banyak tanya pula. Hormat ni, taat pada mak ayah ni. Apabila kita tidak memberi penjelasan, dia akan buat kesimpulan sendiri. Dia akan rasa mak ayah dia tak sporting. Anak hari ni nak mak ayah yang sporting. Tapi beri penjelasan, dia akan faham. Jangan buat macam ni. Walaupun anak kecil, dia orang dah mula berfikir. Walaupun kita rasa penjelasan kita berat, beri saja penjelasan. Yang ketujuh, menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ibu bapa hari ini, ramai yang suka anak berpenampilan begitu begini, suruh up to date. Paksa anak dedah aurat.
Paksa anak pakai macam ni supaya tak rasa ketinggalan zaman. Sekiranya ibu bapa menyuruh sesuatu perbuatan yang bertentangan syariat, ini adalah satu dosa dan pendidikan yang terburuk ibu bapa berikan pada anak-anak. Yang ke-8, menakutkan sesuatu pada anak-anak yang tak wajar. Sikit-sikit takutkan dengan hantu lah. Kan? Jangan ada hantu. Sikit-sikit takutkan dengan, jangan pergi situ ada orang jahat. Jadi anak ni sangka buruk pada orang semua orang jahat. Jadi jangan menakutkan anak dengan cara menipu dengan sesuatu yang tidak benar. Padahal hantu tu merujuk pada siapa? Jin ke, syaitan ke, iblis ke? Patutnya kita menanam keberanian pada anak-anak. Tak ada hantu. Kalau anak kita tengok cerita hantu, lepas tu dia kata dia nampak hantu, bukan hantu tu bayangan saja. Hantu tak ada. Kalau rasa takut, isti'azah. Walaupun anak kecil, Allah ada, jangan takut, hantu tak ada. Tapi bila kita menanam, sebenarnya kita telah memberikan kepercayaan kepada sesuatu yang tak wujud. Anak tu lebih takut hantu daripada takutkan Allah. Yang ke-9, hari ini antara dosa terbesar dan ramai ibu bapa buat adalah membiarkan anak. Ada satu kajian, dia kaji apa? Macam mana dia kaji? Okey. Ada satu kajian, dia buat kajian kepada pokok. Ada pokok yang dia biarkan. Memanglah kalau biar matilah pokok ya. Dia siram tapi dia biar je. Ada satu pokok selalu dicakap yang baik-baik. Kamu cantik, kamu comel, kamu saya suka tengok kamu. Maksudnya puji-puji pokok. Pokok kan ada nyawa. Bila selepas sebulan mungkin dah ada pokok siram saja dan tak berkomunikasi. Dilihat perbezaan, yang ni lebih segar, lebih menghijau, suka berbunga walaupun pokok yang sama. Ini yang saya baca ya. Dia nak katakan pokok pun dia akan beri efek berbeza. Anak kita bila dibiarkan dia akan jadi rosak. Ada ramai ibu bapa tak suka komunikasi dengan anak-anak. Saya sangat sedih bila tengok di kedai makan terutamanya. Ramai ibu bapa sementara tunggu makanan, main telefon, anak pun diberi telefon. Betul atau tidak? Kadang-kadang tu saya rasa macam nak pergi ambil telefon. Saya kata borak. Rasa nak cakap macam tu. Sebab kalau begitulah di kedai makan, agak-agak sama tak dekat rumah? Lebih kurang. Ayah tengok telefon, mak tengok telefon, suami isteri pun tak borak. Walaupun duduk sebelah atas katil. Tidur masing-masing dengan telefon. Suami isteri tak ada komunikasi dengan anak. Nak diamkan anak, bagi telefon. Barulah anak tak kacau, mak nak masak. Ini cabaran hari ini, iaitu apabila membiarkan pasangan ataupun membiarkan anak-anak. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Apa yang perlu kita buat bila anak disekat dan dikawal tentang media sosial, tentang guna gadget, kita perlu sediakan aktiviti pada anak-anak. Kita kena luangkan masa dengan anak-anak. Petang pergi jalan, pergi main. Hujung minggu pergi hiking ke, panjat bukit ke, hujung minggu pergi main basikal ke, buat apa. Mesti luangkan masa. Wahai ibu dan ayah sekalian, kalau kita terus membiarkan anak kita terlalu banyak berhubung dengan media sosial, berhubung dan banyak berurusan dengan gadget, kita akan hilang terus sentuhan emosi, kasih sayang, pelukan dan pendidikan akan hancur. Sebab apa? Apa yang mereka lihat melalui media sosial masuk. Apa yang mereka dengar akan masuk ke dalam hati mereka. Apa yang kita cakap dah jadi tak berkesan, kalis. Kita nasihat, dia angguk tapi tak masuk. Sebab dah banyak sangat masuk apa yang dia lihat di media sosial. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, jadi yang ke-10. Antara kesilapan ibu ayah adalah menyayangi anak bersyarat. Kalau kamu buat macam ni, barulah mak sayang. Kalau kamu dapat ni, barulah mak seronok. Kalau macam ni, sayang anak tanpa syarat. Tanpa letak syarat. Sebab kita memang wajib menyayangi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Itu kewajipan seorang ibu dan ayah. Bila kita beri syarat, seolahnya kita tidak ikhlas untuk menyayangi dan menghargai anak-anak. Masya Allah, Allahu Akbar.